Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan cuba untuk membentangkan satu kertas kerja yang bertajuk Amanah, Trust, Kesan Kelewatan Perancangan Harta Sewaktu Hidup. Kertas kerja ini telah disediakan oleh Muhammad Muiz bin Abdullah, iaitu saya, calon PhD Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan juga bersama dengan supervisor Dr. Abdul Bari bin Awang, Profesor Madya di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Okay, secara general, sebelum saya masuk dengan lebih mendalam di dalam waktu yang singkat ini, amanah ataupun trust adalah merupakan salah satu instrumen yang dipraktikkan di dalam institusi pengamanahan di Malaysia. Jadi ianya sama juga seperti instrumen-instrumen yang lain seperti wakaf, hibah, wasiat dan sebagainya, dan detail berkenaan dengan aplikasi berserta konsep amanah akan dijelaskan dalam bab yang seterusnya. Masalah kajian, penulis melihat bahawa di sananya terdapat sebahagian yang tidak menguruskan harta yang dimiliki dan juga harta yang dikumpul secara efektif. Justru ini memberi kesan terhadap waris-waris ataupun beneficiary yang akan ditinggalkan, khususnya kepada anak-anak yang di bawah umur ataupun mereka yang mempunyai anak yang kurang upaya ataupun ibu bapa yang telah uzur ataupun mana-mana waris yang termasuk di dalam golongan yang mungkin akan memberi mudarat sekiranya harta yang tidak diurus tadbir dengan baik. Objektif kajian lanjutan daripada masalah kajian yang timbul uh, adalah kesan yang berlaku di sebalik kelewatan perancangan harta yang tidak sistematik sewaktu hidup, khususnya melalui instrumen amanah trust. Jadi kajian ini adalah memberi fokus terus kepada instrumen amanah dan akan melihat apakah kesan yang akan berlaku kepada pemilik harta sekiranya harta tidak diurus dengan sempurna. Kepentingan kajian. Yang pertama, kajian ini cuba memberi alternatif kepada instrumen di dalam Islam yang sedia ada seperti faraid, wasiat, hibah dan sebagainya. Yang kedua, kepentingan kajian meng-highlight ataupun berkenaan dengan pengurusan harta yang lebih sistematik sewaktu hidup, khususnya melibatkan instrumen amanah. Yang ketiga, memberi manfaat kepada beneficiary yang akan ditinggalkan seperti kanak-kanak di bawah umur 18 tahun. Yang keempat, berkenaan dengan konsep hybrid, iaitu gabungan di antara instrumen amanah seperti hibah dan amanah yang disebut sebagai hibah amanah, dan juga takaful bersama dengan amanah yang disebut sebagai dengan amanah takaful. Okey, yang seterusnya kita masuk berkenaan dengan instrumen pengurusan dan perancangan harta pusaka dalam Islam. Di sana terdapat pengurusan ataupun perancangan sewaktu hidup seperti hibah, pemberiannya adalah seperti waktu hidup, wakaf, pemberiannya adalah sewaktu hidup, amanah pun ada dalam waktu hidup, wasiat. Cumanya di sana juga terdapat pelaksanaannya selepas daripada kematian. Perancangan sewaktu hidup tetapi pelaksanaannya adalah selepas kematian seperti wasiat dan juga faraid. Perkara yang perlu diberi perhatian berkenaan dengan instrumen yang ketiga di dalam slide ini adalah amanah. Amanah pada prinsipnya ada terdapat di dalam setiap instrumen seperti hibah, wakaf, wisayah, takaful dan sebagainya. Tetapi di dalam kajian ini akan memberi fokus amanah daripada konsep undang-undang sivil. Okey, konsep pengurusan harta dalam perundangan Islam. Okey, bermula daripada penjanaan harta. Kita mengumpulkan harta, kita bekerja siang dan juga malam. Kemudian harta yang dikumpul akan dibelanjakan sama ada untuk ahli keluarga, untuk diri sendiri. Kemudian pengumpulan harta. Seterusnya pembersihan harta. Pembersihan harta sama ada bagi orang Islam adalah berkenaan dengan zakat. Perlindungan harta. Bila harta yang dikumpul perlunya satu protection sama ada diambil takaful dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah pengagihan harta. Bila mana meninggal dunia, harta itu tidak akan dibawa ke dalam kubur dan akan difaraidkan ataupun diwariskan kepada mana-mana ahli keluarga yang berkelayakan. Jadi inilah konsep
pengurusan harta yang ada di dalam Islam. Secara terperinci kita dapat melihat melalui piramid ini bermula daripada contohnya wasiat, hibah dan faraid. Itu adalah jenis-jenis pembahagian. Kita bermula daripada bawah. Bermula daripada makan gaji, simpanan, kemudian perbelanjaan, perlindungan, pelaburan, penyucian dan pembahagian. Itu secara ringkas untuk berkenaan dengan piramid yang menggambarkan ataupun menerangkan bagaimana harta itu bermula dikumpul sehinggalah harta itu dibahagikan. Okay. Seterusnya kita masuk kepada tajuk utama, iaitu berkenaan dengan amanah di dalam industri perancangan harta pusaka di Malaysia. Okey, sebelum itu, secara generalnya, amanah ada disebutkan di dalam Al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan perkataan amanah secara umum. Ini mengamalkan bahawa bagi seorang pentadbir ataupun pemilik harta perlulah mempunyai sifat amanah apabila mentadbir sesuatu harta. Elemen amanah. Okay, elemen amanah adalah mempunyai perbezaan yang sangat ketara seperti mana yang disebutkan yang diaplikasikan di dalam Islam, iaitu dia mempunyai 3 elemen. Pertama, seorang penerima, yang kedua adalah pemegang amanah, yang ketiga adalah beneficiary. Okay, penerima suatu hayatnya dia telah mempindah milik harta kepada pemegang amanah. Melalui surat ikatan amanah, pemegang amanah akan memegang harta yang telah diserahkan berserta dengan terma dan juga syarat, dan amanah harta yang telah dipegang akan dipindah milik kepada beneficiary mengikut surat ikatan amanah dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh penerima, seperti berumur 18 tahun ataupun harta hanya boleh digunakan untuk sekian-sekian objektif seperti pendidikan, nafkah dan sebagainya. Jadi inilah konsep yang diguna pakai oleh institusi pengamanahan di Malaysia. Dan nanti saya akan sebutkan di antara institusi pengamanahan berserta jenis-jenis produk yang mengaplikasikan elemen amanah trust di dalam perancangan harta mereka. Okey. Produk-produk amanah di institusi pengamanan. Di dalam kajian ini kami memfokuskan kepada 4 jenis institusi pengamanahan rasmi yang berautoriti di Malaysia. Yang pertama adalah Amanah Raya Berhad, sebuah syarikat yang dimiliki oleh kerajaan. Yang kedua adalah Wasiah Shopee, yang ketiga As-Salihin Trustee Berhad, yang keempat adalah My Angkasa Berhad. Okey. Bagi amanah raya berhad, yang pertama sekali mempunyai 2 jenis amanah. Yang pertama adalah amanah sukarela, yang kedua adalah amanah mandatory. Amanah sukarela bermaksud seorang penerima memberi harta yang dimiliki kepada pemegang amanah trustee untuk diamanahkan, untuk dijaga, untuk ditadbir. Kemudian dia meletakkan syarat dan dia meletakkan objektif penubuhan, dan harta itu akan dipindah milik kepada beneficiary untuk dimanfaatkan. Dan di sana terdapat beberapa jenis produk yang ditawarkan. Untuk detail bolehlah melihat kepada kajian yang telah saya lakukan. Amanah biasa sehingga ke mana amanah educare. Yang kedua adalah amanah mandatory. Amanah mandatory di sana terdapat melibatkan pusaka, pejabat pusaka kecil, mahkamah, pempasan tanah sehinggalah ke pempasan pekerja. Jadi amanah mandatory bermaksud bukan penerima yang secara sukarela menyerahkan kepada pemegang amanah ataupun wasi. Sebaliknya dia berdasarkan kepada akta-akta ataupun sebab-sebab tertentu yang menyebabkan harta itu terpaksa diserahkan kepada pemegang amanah, dan pemegang amanah perlu melaksanakan menunaikan tanggungjawab harta amanah tersebut kepada beneficiary berdasarkan kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah Wasiah Shopee Berhad. Wasiah Shopee Berhad juga mempunyai produk amanah tersendiri seperti hartanah, pelaburan, amanah saham nasional berhad, wang tunai, polisi takaful.
Yang ketiga, as-salihin terasi berhad juga mempunyai produk amanah tersendiri. Begitu juga dengan Maya Angkasa, amanah berhad. Okey, jadi dapat kita lihat di sini bahawa produk yang ditawarkan oleh keempat-empat syarikat ini sedikit berbeza daripada elemen-elemen instrumen amanah yang sebelum ini sering diperbincangkan seperti wasiat, hibah, faraid dan sebagainya. Jadi berdasarkan kepada slide yang ditayangkan ini, secara gambaran kasarnya dapat dilihat bahawa produk amanah yang ditawarkan mempunyai konsep yang lebih luas dan mempunyai manfaat yang uh, lebih lebih bermanfaatlah untuk beneficiary yang ditinggalkan. Ini memberi satu tawaran ataupun pilihan kepada penerima ataupun pewasiat yang ingin melaksanakan instrumen perancangan harta pusaka. Okey, yang terakhir adalah berkenaan dengan kesan. Sekiranya seseorang itu lewat untuk melakukan perancangan harta khususnya melibatkan amanah, terdapat dua kesan utama yang dapat dilihat. Pertama adalah melibatkan kepada keluarga, yang kedua adalah harta. Harta dapat dibahagikan kepada dua, iaitu pengurusan hartanya rumit dan juga kesan kepada ekonomi. Okey, kesan kekeluargaan dapat dilihat melalui hadis Nabi SAW. Nabi menyebut bahawa sesungguhnya jika kamu meninggalkan warismu di dalam keadaan kaya atau mencukupi, ia lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan tidak cukup, iaitu dalam keadaan meminta-minta. Ini kerana amanah yang dilakukan, kelebihan amanah adalah tidak termasuk di dalam tuntutan faraid kerana dilaksanakan sesuatu hidup dan pemberian telah dilaksanakan suatu hidup. Jadi konsep amanah ini dapat memberi manfaat terus kepada isteri yang tidak bekerja, sebagai contoh anak-anak bawah umur ataupun kurang upaya iupaya yang telah uzur anak angkat. Dan saya penulis meletakkan berkenaan tanah Felda. Dan ini juga berkenaan dengan tanah Felda ataupun GSA ini memerlukan kepada perincian yang lebih teliti bagaimana instrumen amanah mungkin boleh memberi satu solusi kepada masalah harta yang tidak boleh diwarisi secara faraid. Yang kedua adalah kesan pengurusan harta pusaka yang rumit. Ini tidak dapat dinafikan bahawa apabila semakin tingginya nilai aset suatu harta, maka semakin sukar untuk ditadbir. Ini termasuk juga dokumen pemilikan harta yang tidak cukup, tidak komitmen di kalangan waris. Sekiranya instrumen amanah dilakukan sewaktu hidup, maka semua dokumentasi yang berkaitan yang menyokong berkenaan dengan aset suatu harta akan diserah milik suatu hidup kepada pemegang amanah ataupun wasi, dan ini akan memudahkan pengurusan harta pusaka sebaik sahaja seorang pewasiat ataupun penerima itu meninggal dunia. Kemudian kesan dari sudut ekonomi, kesan yang terakhir adalah harta tidak dituntut. Ini seperti mana semua kita maklum bahawa harta yang tidak dituntut terlalu banyak, seperti yang terbaru dicatatkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia bahawa jumlahnya mencapai 70,000 ringgit, 70 bilion ringgit, dan kebanyakannya adalah melibatkan harta aset tidak alih seperti yang berlaku di kawasan Rizab Melayu KRM. Jadi di dalam slide ringkas ini disebutkan bahawa di sana terdapat beberapa rizab Melayu yang agak sukar untuk ditadbir dan juga dimanfaatkan untuk masyarakat Islam khususnya, iaitu bermula daripada Kampung Batu Muda, Kampung Ceras, Kampung Delima sehinggalah Kampung Padat. Ini juga termasuk isu berkenaan dengan Kampung Baru. Okey, itu sahajalah pembentangan kami untuk tajuk berkenaan dengan amanah trust, cabaran pelaksanaan kesan kelewatan perancangan harta sewaktu hidup. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.